Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Kita sambung kembali. Terputus ada masalah teknikal tadi ya. Kita sambung pada kata muallif, kata muhasyi rahimahullahu taala wa qawluhu al-muta'alliqu. Kita buat di situ tak? Wa qawluhu al-muta'alliqu. Yang tadi ada sahabat kita dah jawab yaqtadi anna. Yaqtadi anna. Jazakumullah khairan. Yaqtadi anna, bukan annahu lah, anna. Okey. Kemudian kita sambung kembali qauluhu al-muta'alliq, yang berta'alluq. Al-muta'alliqu khita' yang berta'alluq. Qauluhu al-muta'alliqu sifatun kashifatun, sifat yang kashifah. Sifat kashifah ni apa? Sifat yang nak menerangkan hakikat sahaja. Dia bukan nak yang nak ihtiras ataupun nak mukharrij. Sifatun kashifah maksudnya dia makna kalau tak ada pun tak apa lah. Itu maksud kashifah. Dia menjelaskan dan menerangkan pada hakikat khitab itu. Khitab dia bertakluk dengan perbuatan, memang bertakluk. Tak? Takluk memang bertakluk. Kalam dia ada takluk lah. Jadi dia sifat yang mengkasyafkan, menjelaskan. Dia bukan nak keluarkan daripada sesuatu. Bukan nak mengeluarkan daripada sesuatu. Iaitu sifat quyud muhtaris, yang dapat nak mengeluarkan daripada sesuatu. Ini sifatun kashifah. Sifat yang hanya menerang tentang hakikat mausuf itu. Okay. Qauluhu al-muta'alliq sifatun kashifah laisat lil ihtiras. Bukan tujuan untuk mengihtiras, untuk mengenepikan, untuk mengecualikan hak lain. Faham tak? Contoh kita kata sifat kashifah macam mana? Bila kita kata air tak? Air apa? Air kopi. Jadi air kopi, sifat kopi. Tak boleh kata tak? Air manis. Air manis. Jadi manis itu sifat pada air. Ia bukan sifat kashifah. Sebab apa? Sebab manis itu bukan sifat asal air. Tak? Bukan sifat asal air. Dia itu hanya nak mengeluarkan. Air manis itu maknanya tak termasuk air yang masing dan seumpamanya. Adapun sifat kashifah dia sekadar nak menerangkan tentang hakikat mausuf saja. Dia tidak ada peranan ihtiras nak mengeluarkan yang lain. Laisat lil ihtiras an syai'in, bukan kerana nak mengenepikan, mengecualikan daripada sesuatu. Kenapa? Li'anna kalamahu ta'ala, kerana kalam Allah Ta'ala la yakunu illa muta'alliqan, tidak adalah kecuali dia itu mesti bertakluk. Bila kita kata sifat kalam memang bertakluk. Dah kenapa kita buat lagi al-muta'alliq, kita datangkan sifat. Itu panggil sifat kashifah saja. Sifatun kashifatun. Okey. Apa kata lagi? Kemudian la yakunu illa muta'alliqan. Kerana kalam Tuhan tu tidak adalah kecuali dia itu bertakluk. Imma ta'alluqan tanjiziyan, sama ada bertakluk sebagai ta'alluq. Contoh sifat kashifah kita kata tadi, air cecair. Air yang cair. Nampak tak? Itu sifat kashifah tu. Air yang cair. Cair itu sifat pada air. Adakah nak mengeluarkan air yang tidak cair? Kalau tidak cair, tak panggil air. Jadi, lain dengan air manis. Benar nampak tak? Air manis. Air yang manis. Manis itu sifat yang muhtaris, yang nak mengeluarkan hak lain. Maknanya terkeluar daripada air manis, air hak tak manis, air hak pahit, air hak masing. Tapi bila kata air yang cair, cair yang cair itu memang sifat air dah. Ia hanya nak terang saja. Okay, jelas
Imma. Jadi kalam Allah Ta'ala tidak adalah ia kecuali bertakluk. Sama ada takluk tanjizian, takluk secara langsung, terus secara langsung. Bin nisbati, itu nisbah pada apa? Bin nisbati lil amri wan nahyi, nisbah kepada amar dan nahyun, suruh dan larang. Ia bertakluk tanjizi, makna secara terus. Tak, kalam Allah Ta'ala bertakluk tanjizi hadis. Apabila ada makmur ataupun manhi, benda yang dilarang itu, maka Allah Ta'ala menyuruh langsung dan melarangnya langsung. Binisbati lil amri wan nahyi. Au ma huwa a'ammu, atau perkara yang lebih umum. Binisbati li ghairiha, nisbah kepada selain daripada amar dan nahi. Ini kembali kepada sifat kalam yang akan disebut nantilah. Kalam dia ada berapa ta'alluq. Nampak tak? Ta'alluq tanjizi qadim, ta'alluq tanjizi hadis. Jadi benda itu akan dibincangkan nanti. Cuma dia bawa dululah perbincangan, kerana ini berkaitan dengan khitab kan. Khitab ni kita kata kalam Allah Ta'ala. Maka dia bertakluk tanjizi, nisbah kepada suruh dan larang, ataupun dengan lebih umum, nisbah bagi selain suruh dan larang. Wa innama dzakarahu, hanya senya musannif menyebutkannya. Sebut juga al-muta'alliqu itu. Padahal dia sifat kasyifah aja. Disebut sebab apa? Liyu'alliqa bihi, supaya dia dapat menta'alliq, mengikat dengannya, mengkaitkan dengannya qaulahu bi af'al. Kayak gini lepas ni nak sebut kan, al-muta'alliqu bi af'alil mukallafi. Jadi nak mengkaitkan dengan perbuatan mukallaf, maka dibuat datang sifat al-muta'alliqu. Liyu'alliqa, supaya dapat dia kait, dia ta'liqkan perkataannya nanti bi af'alil mukallafin. Okey, jelas. Ila akhirih. Wa ta'alluquhu, dan ta'alluqnya, ta'alluq apa? Ta'alluq kalam. Ta'alluquhu ta'alluqud dalalatin. Bermula ta'alluq kalam ialah ta'alluq dalalah. Ta'alluq kalam, ta'alluq dalalah. Apa maksud? Bi annahu, bimakna, dengan bahawa dengan makna annahu, bahawa sesungguhnya, lau uzila annal hijabu, kalau dihilangkan daripada kita hijab, kalau Tuhan hilangkan hijab, Tuhan angkat hijab, lawajadnahu, nescaya kita akan dapati kalam itu dalan, menunjukkan ala jami'i aqsamil hukmil aqli, menunjukkan kepada seluruh bahagian hukum akal, seluruh pembahagian hukum akal. Minal wajibat, bayaniyah, minal wajibat, apa semua bahagian hukum akal? Minal wajibati wal jaizati wal mustahilat, daripada perkara yang wajib, perkara yang harus, dan perkara mustahil. Ini sebagaimana takrif biasa bagi sifat ma'ani. Tak? Apa nama ni? Sifat ma'ani iaitu sifat yang maujud. Sekira-kira kalau diangkat daripada kita hijab, nescaya kita akan ada dia. Benda itu benda yang ada, yang mafhum lain daripada zat. Ini kena nantilah kalau ikutnya nak terang panjang di sini, mungkin dalam sifat ma'ani nanti kita akan terang panjang, sebab sebahagian daripada kita dia menekankan maknanya seakan-akan sifat ma'ani ni dia makna boleh tengok asing. Boleh tengok asing, boleh nampak asing. Nampak tak? Jadi kalau makna sebegitu, itu tidak sesuai begitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa maksud ulama? Lau uzila annal hijabu la ra'ainahu. Kalau diangkat hijab daripada kita, nescaya kita akan nampak. Faham sini apa? Kenapa? Kerana nak menunjuk bahawa sifat ma'ani, sifat yang maujud, yang mafhumnya lain daripada mafhum zat. Dan dia ada tak? Dia ada. Ada setara mana? Ada sungguh tifil kharij. Sehingga kalau diangkat hijab nampak. Jadi ada sebahagian kadang wallahualam, kalau harapnya tak berlaku lah. Dia kata kalau Tuhan angkat hijab, kita nampak sifat kudrat di Tuhan tu.
Kita nampak sifat kudrat di Tuhan tu. Kita nampak sifat basar di Tuhan tu. Oh, nampak tak? Jadi kalau kalau kita main tasawuf akal tu nampaknya macam guana gitu. Adakah itu yang cuba nak disampaikan dalam oleh kalangan ulama? Nampak. Kita nampak zat Tuhan, betul-betul nampak pula kudrat ada Tuhan tu. Kita nampak pula sifat samuk ada Tuhan tu. Kita nampak pula sifat basar ada Tuhan tu. Jadi hak tu yang kadang-kadang kita mentafsirkan ikut kita. Kita kita tak tengok murad ulama kalam apa maksud lau uzila annal hijabu la ra'ainah. Itu nak menyatakan bahawa hakikat wujud sifat ma'ani wujudnya wujud yang betul-betul maujud fil kharij. Okay. Tapi jangan kita lupa bahawa sifat-sifat ini tidak akan dia berasing daripada Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala ni tidak akan berasing daripada Allah Ta'ala. Jadi, adakah sebab apa? Sebab perkataan bila kita nampak zat Tuhan dan kita nampak kudrat Tuhan. Makna ada dua benda kita nampak. Ada dua benda yang kita nampak. Jadi hak ni ambil mana ni? Ambil mana kata dari segi huraian yang kita faham daripada sebahagian yang menghuraikan itu. Ambil mana bahawa ada dua benda yang kita nampak. Kita nampak zat Tuhan dan kita nampak kudrat Tuhan. Kita nampak zat Tuhan, nampak samuk Tuhan. Nampak zat Tuhan, nampak basar Tuhan. Itu kadang-kadang sebab apa? Sebab kita tak faham apa murad daripada kalam lau uzila annal hijab. Nampak? Jadi yang nampaknya zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan kudrat. Nampak tak? Yang bersifat dengan kudrat, iradat. Bagaimanakah kenampakan ataupun kewujudan sifat ma'ani itu luar daripada akalan kita. Luar daripada pemahaman akal kita. Jadi hak tu jangan kita hurai lebih-lebih lah. Jangan hurai lebih-lebih. Jadi kalam para ulama bila menyatakan sifat ma'ani, apa sebab dia datangkan lau uzila anal hijab, nak mengatakan dia tak sama hakikat sifat ma'ani ni dengan sifat lain. Tak sama. Sifat lain kalau ikutnya dia tidak ada fil kharij. Dia benda yang bukan maujud. Dia tidak ada pada wujud. Hanya yang dipaham pada akal. Nampak? Jadi jadi panjang pula. Tak apalah, mungkin kita akan tu balik. Jadi ini berkait dengan perkataan Muhasyi lau uzila anal hijab lawajadnahu. Nescaya kita akan dapatinya dalan ala jami'i aqsami al-hukmil aqli. Dia menunjuk kepada sekalian hukum akal daripada wajib, harus dan mustahil. Wa ma'lumun, dan telah maklum annal muta'alliq, bukan muta'alliq, muta'allaq. Sekejap. Wa ma'lumun anna muta'alliqu, yang berta'alluq itu. Wal mukhatabah bihi, dan yang dikhitab dengannya. Muta'alliq ni yang berta'alluq. Wa ma'lumun annal muta'alliqa, dan telah maklum bahawa yang berta'alluq. Wal mukhatabah bihi, dan yang dikhitab dengannya. Apa benda hak Tuhan khabar tu? Huwal kalamun nafsi, iaitulah kalam nafsi. Jadi kalam nafsi itu yang berta'alluq dan kalam nafsi itu yang Allah Ta'ala khitab dengannya. Tuhan cakap dengan apa? Iaitu dengan kalam nafsi. Huwal kalamun nafsi. Sawa'un, ini ta'mim. Sama ada. Sawa'un kulna, maka sama adalah kita katakan innal hukma, bahawa hukum itu qadimun aw hadithun. Sama ada hukum tu baharu atau qadim, sama je. Muta'alliq dengan mukhatab bihi kalam nafsi. Kalam nafsi ni azali lah. Tak kira lah kita nak kata apa yang lahir daripada kalam nafsi hukum tu qadim juga ataupun baharu. Jadi hak tu yang muta'alliq dan mukhatab bihi. Lal lafziyu.
Bukan kalam lafzi. Ataf pada sini. Huwal kalamun nafsi la lafziyu, bukan kalam lafzi. Kenapa? Li'adami munasabatihi huna, kerana tak munasabah di sini. Bukan kalam lafzi tu bertakluk tu. Nampak tak? Bukan kalam lafzi tu bertakluk. Yang bertakluk ni kalam nafsi. Jadi bukan kalam nafsi, kerana tidak munasabah menghendak makna itu di sini. Wa qawluhu bi af'alil mukallafi, dan kata syarih berkait dengan perbuatan mukallaf. Kharaja bihi, maka keluar dengannya khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bidhatihi wa sifatihi wa zawatil mukallafin. Maka keluar khitab Allah Ta'ala yang berkait dengan zat Tuhan, sifat Tuhan dan zat-zat para mukallaf, wa sifatihim, dan sifat-sifat. Sifat-sifat mukallaf. Wal jamadat, dan juga benda-benda hak tak bernyawa. Tu tak kait lah. Itu bukan hukum syarak lah. Nampak tak? Sebab ia tidak berkait dengan perbuatan mukallaf. Tak berkait dengan perbuatan mukallaf. Contoh lain, contoh apa ni? Benda-benda yang tak takluk dengan, dia bukan hukum syarak ni. Kamadluli, seperti apa yang dipaham. Madlul, apa yang ditunjuk oleh kalimah perkataan la ilaha illallah wa khaliqu kulli syai'. Itu ayat Quran ni. Ini bukan hukum syarak. La ilaha illallah wa khaliqu kulli syai'. La ilaha illahu. La ilaha illahu wa khaliqu kulli syai'. La ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwa khaliqu. Salah baca, minta maaf. Allahu la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'. Allah tiada Tuhan kecuali Dia yang mencipta segala sesuatu. Okey. Jadi apa yang dipaham tu adalah, adakah berkaitan perbuatan manusia? Tak berkaitan perbuatan mukallaf. Dia bukan hukum syarak lah. Dari segi madlul tu lah, dari segi madlul. Dari segi lazimnya itu ada kait, iaitu kita disuruh beriktikad. Walaqad khalaqnakum. Sungguhnya kami telah mencipta kamu. Ai zawatakum. Kami mencipta zat-zat kamu. Kami cipta zat kamu. Wasifatikum, dan sifat-sifat kamu. Ini juga tak berkait dengan perbuatan mukallaf. Wa yauma nusayyirul jibal, hari di mana kami menjalankan bukit bukau. Bukit itu jadi cair, jadi larut, jadi bergerak. Wa yauma nusayyirul jibal, hari di mana kami perjalankan, bergerakkan bukit-bukit. Kiamat ni. Adakah berkaitan perbuatan mukallaf? Tidak. Fala yusamma dzalikan hukman syar'iyyan, tidak dinamakan demikian itu hukum syarak. Wa kadza al-muta'alliqu bi dzawatil hayawanat. Begitulah juga yang berkait dengan zat-zat haiwan, wa af'aliha, dan perbuatan haiwan, wa sifatiha, dan juga sifat haiwan. Qaqouli ta'ala, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Allah Ta'ala menciptakan setiap binatang itu daripada air. Itu bukan perbuatan mukallaf. Wa qawlihi ta'ala, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala dengan setiap sesuatu maha mengetahui. Wa baqiya fil haddi, dan baki lagi, tinggal lagi. Nak berhenti mana ni? Fil haddi qisasu af'alil mukallafin. Fa akhrajahu ma biqali at-tala. Masa. Okey. Sikit lagi Wa baqiya fil haddi, tinggal lagi daripada had itu dalam ta'rif itu, qisasu af'ali mukallafin. Kisah af'alil mukallafin. Kisah perbuatan mukallaf. Wal akhbar al-muta'alliqatu bi af'alihim, dan cerita-cerita yang berkaitan dengan perbuatan mereka. Ada. Jadi adakah itu termasuk juga kisah-kisah perbuatan mukallaf ataupun cerita-cerita yang berkait perbuatan mukallaf? Adakah itu termasuk dalam hukum syarak?
Contoh apa? Kaqaulihi ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencipta kamu dan apa yang kamu buat. Itu cerita mengenai perbuatan mukallaf tu. Wa qauluhu faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Ini salah siapa yang bertaubat setelah melakukan kezalimannya, maka wa aslaha, lalu dia mengelokkan amalan, fa innallaha yatubu alaihi, sungguhnya Allah Taala memberi taubat ke atasnya. Perbuatan mukallaf juga tu. Wa qawlihi innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh adalah bagi mereka syurga Firdaus sebagai tempat kediaman. Maka fa akhrajahuma, maka mengeluarkan kedua-duanya. Musannif akhraja al-musannifu al-huma, musannif mengeluarkan kedua-duanya tadi mana? Qisasi. Huma ni kembali kepada qisasi af'alil mukallafin dan akhbar al-muta'alliqatu al-akhbar al-muta'alliqah bi af'alihim. Maka musannif mengeluarkan kedua-duanya dengan katanya bit talabi, dengan talab. Mana? Pada kalam syarih. Ia kata hukmun syara' huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bit talabi awil ibahati awil wad'i. Jadi waktu akan terkeluar daripada ta'rif dengan kata yang akan datang. Alama sayati, atas barang yang lagi akan datang. Wal muradu bi fi'lil mukallafi ma sadara anhu. Berarti sinilah yang dikendaki dengan perbuatan mukallaf apa yang lahir daripada mukallaf, sawa'un kana min af'al jawahir, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Di situ sekadar tu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.